Salam sejahtera, bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 9 Mei 2024. Kita ke berita utama. Lembaga Siasatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mendapati kedua-dua helikopter yang terhempas di pangkalan TLDM Lumut Perak berada dalam keadaan baik untuk melakukan penerbangan. Siasatan juga mendapati semua kru dan juruterbang yang terlibat juga disahkan mempunyai tahap kesihatan yang baik untuk mengendalikan helikopter pada hari kejadian dan tahap kelayakan penerbangan juga masih sah dan tidak tamat tempoh. TLDM dalam kenyataan memberitahu kerja selenggaraan kedua-dua pesawat disahkan dilaksanakan mengikut prosedur dan rutin yang ditetapkan oleh pihak Original Equipment Manufacturer OEM. Ujarnya lagi, TLDM memberi jaminan bahawa siasatan ini dilaksanakan dengan telus dan komprehensif bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian serta berusaha untuk menyiapkan laporan akhir yang dijangka siap pada 29 Mei ini. Bersatu memecat keahlian Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanafi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asari berkuat kuasa serta merta selepas menghadiri kempen pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru di pentas Pakatan Harapan malam tadi. Menurut Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kedua-dua mereka juga perlu mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada PRK diadakan di kawasan yang dimenangi mereka. Ujar Hamzah lagi, surat pelecutan keahlian kedua-dua mereka akan dikeluarkan selepas mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu minggu depan. Zulkifli merupakan antara 6 ahli parlimen yang berikrar menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Abdul Rashid pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dalam Dewan Undangan Negeri. Kementerian Dalam Negeri KDN memberi jaminan aspek keselamatan pada tahap tertinggi menjelang Hari Pengundian Pilihan Raya Kecil PRK Kuala Kubu Baru Sabtu ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sejumlah pasukan polis sudah diatur gerakan bagi memastikan kelancaran sepanjang proses pengundian berlangsung. Menurutnya lagi, ini adalah bagi memastikan pemilih di Kuala Kubu Baru dapat keluar mengundi dengan perasaan aman, tenang dan tanpa rasa bimbang. PRK Dun Kuala Kubu Baru menyaksikan persaingan 4 penjuru melibatkan calon-calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau, calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud, Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin serta calon bebas Nau Keshin. Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2023 melibatkan 365,870 orang calon bakal diumumkan pada 27 Mei ini. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan hari ini berkata calon yang menduduki peperiksaan itu di sekolah boleh memperoleh keputusan daripada sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi. Manakala bagi calon persendirian, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar menduduki peperiksaan. Menurut KPM, calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan peperiksaan secara dalam talian untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan. Calon juga boleh mendapatkan keputusan secara sistem pesanan ringkas SMS yang akan diaktifkan bermula pukul 10 pagi pada 27 Mei sehingga pukul 6 petang pada 2 Jun 2024. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Harap bersabar, itu merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berhubung isu vaksin COVID-19 AstraZeneca yang tular baru-baru ini. Menurutnya, Kementerian Kesihatan KKM akan mengeluarkan kenyataan berkait vaksin itu dalam masa terdekat namun meminta semua pihak bersabar dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut.
Sebelum ini, Zulkifli dilaporkan berkata KKM akan meminta penjelasan yang lebih teliti dan jelas daripada firma farmaseutical AstraZeneca berhubung pengeluaran vaksin COVID-19 yang memberi kesan sampingan. Syarikat farmaseutical AstraZeneca terdahulu menarik balik vaksin COVID-19 di seluruh dunia beberapa bulan selepas mengaku vaksin tersebut mempunyai kesan sampingan yang berbahaya dan permohonan untuk menarik balik vaksin akan dibuat di negara lain yang telah meluluskannya sebelum ini. Pelakon dan pengarah Eli Suryati mengesahkan bekas suaminya aktor Azri Iskandar bakal berkahwin dengan kekasihnya dikenali sebagai Dato' Nora K tidak lama lagi. Eli berkata persiapan perkahwinan itu sedang dibuat oleh pasangan tersebut dan hanya menunggu hari untuk disatukan sahaja. Eli turut menjelaskan tujuan membantu Azri membuat persiapan perkahwinan bagi memastikan hubungan yang terjalin antara mereka berada dalam keadaan baik meskipun sudah berpisah selepas 16 tahun mendirikan rumah tangga. Menurut Eli lagi, dia juga mahu bekas suaminya itu hidup bahagia menedangkan sudah berjanji dengan Allahyarham Nenek Azri bahawa perkahwinan mereka akan kekal hingga hujung nyawa. Berita luar negara, satu koleksi besar kad Pokemon edisi terhad yang jarang ditemui dilelong pada harga RM330,000 dua kali ganda melebihi tawaran permulaan. Koleksi yang dimiliki oleh seorang peminat dari Nottinghamshire itu merupakan kad Pokemon yang dikumpul dari tahun 1990 hingga 2000. Seorang pelelong Richard Winterton berkata pada awalnya koleksi itu dianggarkan bernilai RM148,247. Ujarnya jualan itu mendapat sambutan daripada pengumpul di seluruh dunia termasuk Jepun, China dan Amerika Syarikat. Koleksi yang mempunyai 2,407 kad termasuk 10 set lengkap itu dilelong di pusat lelongan Lichfield, Staffordshire. Pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi mengumumkan 6 lapangan terbang utama akan menerima para jemaah dari 160 buah negara yang akan menghadiri haji musim ini. Lapangan terbang berkenaan ialah lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Bandar Laut Merah Jeddah, lapangan terbang Putra Mohammed bin Abdul Aziz di Madinah dan lapangan terbang antarabangsa Taif di Bandar Barat Taif. Selain itu, turut disenaraikan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, lapangan terbang antarabangsa Prince Abdul Mohsen di Bandar Pantai Yanbu dan lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Bandar Barat Dammam. Sementara itu, Arab Saudi kini juga dilaporkan sedang giat membuat persiapan untuk menyambut lebih 2 juta jemaah haji pada tahun ini. Melibatkan sektor kerajaan dan swasta, kerjasama ini juga dalam memastikan jemaah haji pada tahun ini dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan selesa. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mencadangkan paras gaji minimum di negara ini disemak semula kepada paras RM2,102 sebulan berbanding RM1,500 ketika ini. Menurut laporan yang diterbitkan UNICEF Malaysia, hasil tinjauan tersebut setelah mengambil kira beberapa faktor utama seperti kos sara hidup, pendapatan penengah, pendapatan garis kemiskinan dan produktiviti. Katanya hasil tinjauan berulang tentang impak kos sara hidup pasca pandemik terhadap isi rumah berpendapatan rendah di Kuala Lumpur. Tahap gaji minimum pada masa ini terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk pekerja. Laporan itu memberi tumpuan kepada tinjauan pasca pandemik yang dijalankan pada 14 Oktober hingga 16 November 2023. Membabitkan pengumpulan data daripada sejumlah 755 isi rumah berpendapatan rendah yang tinggal di 16 perumahan awam kos rendah di Kuala Lumpur.
Aplikasi Senheng menunjukkan peningkatan pengguna yang ketara dengan pertambahan lebih 2 kali ganda pada suku pertama 2023 hingga suku pertama tahun ini. Perubahan ini mencerminkan tingkah laku pengguna untuk memaksimumkan penjimatan dan meningkatkan kuasa beli dalam dunia digital. Pengurus besar aplikasi Senheng Liu Wai Hong berkata, walaupun terdapat cabaran ekonomi, penggunaan keseluruhan aplikasi dan pertumbuhan keailan tetap kukuh dengan menunjukkan daya tahan program dalam menghadapi masa yang mencabar. Beliau berkata, seiring dengan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, satu trend yang luar biasa muncul di mana terdapat peningkatan dalam penggunaan ganjaran digital. Berita Sukan Malaysian Football League MFL mengumumkan perlawanan sumbangsi Piala Sultan Haji Ahmad Shah antara pasukan Johor Darul Takzim JDT menentang Selangor FC SFC esok di Stadium Sultan Ibrahim SSI terpaksa dibatalkan. Keputusan tersebut dibuat berikutan Selangor FC menarik diri selepas mengambil kira aspek keselamatan berhubung kejadian yang menimpa pemain tonggak utama mereka, Faisal Halim. Menerusi pembatalan perlawanan itu, JDT juga akan diberikan kemenangan walkover dengan jaringan 3-0 dengan mendapat 3 mata bagi perlawanan Liga Super LS1. Sementara itu, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah turut menyokong tindakan pasukan bola sepak Selangor FC yang menarik diri daripada beraksi dalam perlawanan pembukaan Liga Bola Sepak Malaysia yang sepatutnya berlangsung esok. Pihak pengurusan Terengganu FC akan meningkatkan kawalan keselamatan terhadap pemain dan pegawai pasukan susulan insiden yang menimpa 3 pemain kebangsaan sejak minggu lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Sabri Abbas berkata langkah itu melibatkan aspek kawalan keselamatan di pusat latihan dan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada hari perlawanan. Menurut Sabri, antara tindakan yang diambil adalah mengenakan larangan kehadiran penyokong ke sesi latihan pasukan di Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus yang akan diadakan secara tertutup selepas ini. Dalam perkara itu, Akir Rashid, 25 tahun yang merupakan pemain pinjaman Johor Darul Takzim JDT, kini dalam keadaan stabil dan semakin pulih namun masih trauma setelah disamun dan dipukul Khamis lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 10 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Evelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.